dapat kita meneruskan pengajian di dalam kitab tafsir yang mana kita berada dalam surah An-Nisa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Al-Quranul Karim. Allah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan dan kefahaman dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mengamalkan dan menyampaikan kandungannya. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memuliakan kita dengan Al-Quran dan menjadikan kita ahli Al-Quran dan matikan kita dalam husnul khatimah, dan memberikan kepada kita sebaik-baik kebangkitan pada hari kiamat nanti dalam keadaan keampunan dan keberkahan, dan dikumpulkan bersama Nabi kita SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lupa, minggu depan tidak ada kelas ya, sebab saya tidak ada di Singapura. Jadi memandangkan nanti kita nak masuk bulan Ramadan pun kita cuti. Jadi kita akan jumpa insya-Allah selepas ini, selepas Hari Raya. Itulah perkara yang pertama. Sebelum takut nanti saya terlupa pula. Ya, besok saya berangkat insya-Allah. Ya, besok. Jadi insya-Allah. Ya saya. Ya, doakan insya-Allah ya. Mudah-mudahan segala-galanya berjalan dengan baik insya-Allah. Sebab sekarang keadaan nampak dah pulih sedikit. Jadi mudah-mudahanlah semua jalan dengan baik insya-Allah. Jadi kita kembali ini kepada kitab tafsir kita. Kita akan masuk ini pada ayat ke-97 pada hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan yang ini tentang mereka-mereka yang menzalimi diri mereka. Yang ini manusia-manusia yang menzalimi diri mereka. Kita dalam Al-Quran ini kita ada istilah ini, mereka-mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka menzalimi diri mereka? Manusia menzalimi diri mereka sendiri apabila dia mengkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menzalimi dirinya. Apa sebabnya? Sebab kekufuran itu membawa kepada azab. Kekufuran itu membawa kepada azab. Maka mereka telah meletakkan diri mereka di dalam azab. Jadi dia ibarat ini, misalan kalau kita nampak api, jadi kita mengatakan jangan masuk ke dalam api, nanti terbakar. Tapi ada orang dia tak nak dengar, dia masuk kepada api. Kita mengatakan ini orang telah memudaratkan dirinya sendiri, dia meletakkan dirinya dalam kebinasaan. Dalam Islam haram hukumnya, betul ke tidak? Kalau satu orang ini mengatakan kepada kita ini tidak boleh makan sebab dia racun, kita makan juga, berdosa makan. Jadi Islam ini mengharamkan manusia meletakkan dirinya di dalam kebinasaan. Sebab badan kita pun ada amanah, hak. Badan kita tak boleh sembarang ambil pisau potong kita punya tangan ke dan sebagainya. Sebab ini bukan milik kita. Badan kita ini bukan milik kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dia memberikan amanah yang ini kepada kita. Kita hanya meminjam saja. Sebab hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Segala yang kita ada semua ujian daripada Allah. Harta kita ujian, anak-anak kita pun ujian, pakaian kita, badan kita dan kesemuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang bahagia adalah manusia yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan yakni tentang manusia-manusia yang menzalimi diri mereka. Apa jadi kepada mereka bila datang maut? Apabila yakni malaikat-malaikat yang datang kepada mereka nak ambil nyawa. Ini adalah keadaan yang sangat menakutkan bagi semua yakni manusia, tak kira yang beriman ke yang tak beriman. Semua orang yang takut, semua orang yang takut mati, betul ke tidak? Tapi ada orang yang tak takut.
Tapi kebanyakan kita mengatakan, kebanyakan ini manusia, apabila datang ini masa yang ini untuk mati, maka manusia berada di dalam keadaan ketakutan. Sebab kita pun tidak mengetahui apa nak expect. Ini malaikat datang bagaimana dan ke mana, bagaimana tempatnya dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan mengatakan, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Jadi ayat ini dimulakan dengan innal ladzina tawaffahumul malaika. Mereka-mereka yang apabila malaikat-malaikat datang kepada mereka untuk mengambil nyawa mereka. Jadi di sini kita ada perkataan yang ini tawaffa. Yani ini daripada asal perkataan wafat. Kita dalam bahasa Melayu kita ada perkataan wafat. Dalam bahasa Melayu bila kita mengatakan fulan bin fulan telah wafat, maksudnya dia telah meninggal dunia. Perkataan wafat ini asal daripada perkataan bahasa Arab, al-wafah. Kita pernah dengar kan? Al-wafah. Dia asal daripada perkataan wafa yafi. Wafa yafi wafatan. Jadi bila kita mengatakan wafa, maksudnya dia telah melaksanakan tanggungjawabnya. Asal perkataan wafa maksudnya dia telah melaksanakan tanggungjawabnya. Kenapa perkataan wafat itu membawa makna wafat? Boleh faham insya-Allah? Sebab ni kita nak faham perkataan ini. Asal perkataan wafat seperti mana kita mengatakan maksudnya adalah sudah sempurna pelaksanaan tanggungjawab, wafat. Asal makna adalah sudah sempurna melaksanakan tanggungjawab. Kenapa perkataan wafat dibawa makna mati? Apa sebabnya? Sebabnya seseorang ini apabila dia meninggal dunia, maksudnya dia telah melaksanakan umur yang diamanahkan ke atasnya. Maka umurnya telah habis, maka kita mengatakan dia telah wafat. Boleh insya-Allah? Ini dalam segi bahasa Arab ya, bukan bahasa Melayu ya. Dalam segi makna asalnya dalam bahasa Arab begitu maknanya. Jadi bila kita mengatakan seseorang itu telah wafat, maksudnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya yakni telah terlaksana. Maka ajalnya pun telah tiba, maka dia kembali kepada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan fulan bin fulan telah wafat. Wafahullah. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil tawaffahullah, yakni Allah telah mewafatkannya. Allah telah mewafatkannya. Boleh insya-Allah ya. Jadi dalam bahasa kita panggil wafat, yakni maksudnya dia telah meninggal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ini kita nak renungkan sedikit ya, sebab hari ini menjadi kemusykilan berkenaan dengan ayat Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan wafat. Inni mutawaffika, Allah mengatakan. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah mutawaffika, perkataan wafat. Orang Nasrani mengatakan, lihat Quran. Quran mengatakan Nabi Isa sudah meninggal. Apa kita mengatakan? Ulama kita mengatakan perkataan yakni wafa ada beberapa makna. Daripada maknanya memang ada meninggal, tapi di sini maksudnya adalah Nabi Isa AS telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Rasul. Jadi dalam Al-Quran ada ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah mengatakan aku telah mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan aku telah mengangkat engkau kepadaku. Jadi itu sebab ini perkataan wafat. Kita nak ada faham ini maknanya. Di sini maksud tawaffa dia adalah mewafatkan. Jadi siapa yang mewafatkan, yakni di perantaranya adalah malaikat-malaikat. Allah mengatakan
innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Yani apabila mereka diwafatkan oleh malaikat, dari malaikat datang ini untuk mengambil nyawa mereka, keadaan mereka adalah mereka telah menzalimi diri mereka, yakni banyak melakukan dosa. Jadi apabila mereka dalam keadaan sedemikian, malaikat menanyakan kepada mereka, fima kuntum, kenapa yakni kamu melakukan sedemikian? Yakni malaikat menanyakan satu soalan yang ada kaitannya, nak faham ini soalan ini ayat yang selepas ini. Ini adalah golongan dari orang yang apabila berada dalam sebuah negeri dan dia tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim dan dia tidak melakukan hijrah, maka malaikat menanyakan, kenapa kamu tidak melakukan hijrah? Sedangkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Kenapa kamu meletakkan diri kamu dalam kebinasaan? Sehingga kan kamu menzalimi diri kamu dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Boleh faham insya-Allah? Jadi mungkin saya terangkan di konteks ya. Sekarang saya memberikan misal ya. Kalau seseorang itu seorang Muslim, dia berada di sebuah negara dan dia tidak boleh mengamalkan Islam. Dia tidak boleh mengamalkan Islam. Sebagai misal, tidak boleh solat, tidak boleh belajar agama, tidak boleh tutur arah dengan sempurna, tidak ada azan, tidak ada masjid. Semua yang ini tidak ada. Apakah yang diwajibkan atas seorang Muslim ini? Adakah dia duduk sahaja di negeri tersebut? Di sini kita mengatakan wajib je hijrah. Hijrah menjadi wajib. Ini bukan hijrah Mekah Madinah ya. Hijrah maksudnya yakni dia nak kena keluar daripada negeri tersebut kepada negeri yang mana dia dapat mengamalkan agamanya. Akan tetapi kalau sekiranya dia sendiri yang nak duduk kat situ, maka dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Jadi kadang-kala keadaan ini, orang Islam mampu melakukan hijrah, tapi kadang-kala na'udzubillah mereka tak mampu melakukannya. Mereka tidak dapat keluar negeri. Kalau mereka tak dapat keluar negeri, apa pula nak buat? Boleh hijrah lagi ke tak boleh hijrah? Boleh juga, tapi nak pergi mana? Di sini Suratul Kahfi menjawab soalan ini. Suratul Kahfi, pergi mana? Wahai jemaah sekalian, Suratul Kahfi 10 ayat yang pertama. 10 ayat pertama Suratul Kahfi membicarakan tentang keadaan ini. Mereka tidak dapat mengamalkan agama dan mereka dipaksa untuk kufur kepada Allah. Maka apa mereka mengatakan? Qalu Rabbuna, mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yani mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan kami hidayah, jagalah kami. Maka Allah ilhamkan kepada mereka, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Pergi kepada gua. Pergi kepada mana? Jangan duduk dekat city center ni semua tak mau. Walaupun ada tempat shopping ni semua tak apa, nak kena sacrifice. Duduk di gua. Yang ni di tempat yang mana tidak ada orang yang ni boleh sampai ke sana dan mengamalkan agama di sana. Itu yang mereka melakukan. Mereka pergi yang ni ke gua dan kita tahu apa yang berlaku. Mereka tidur yang ni selama 300 yang ni 9 tahun yang ni dan sebagainya. Jadi ini adalah kalau sekiranya seseorang itu mampu melakukan sedemikian. Ada negeri yang ni besar, ada negeri, ada gua, ada hutan dan sebagainya. Tetapi negeri kita yang ni seperti Singapura ni, paling jauh kita boleh pergi East Coast saja. Yang ni maksudnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang selamatkan kita insya-Allah. Jadi hijrah ini boleh menjadi wajib. Jadi dosa orang golongan ini yang menzalimi diri mereka, Allah mengatakan mereka tidak mengeluarkan diri mereka daripada keadaan itu.
untuk taat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menanyakan, "Fima kuntum?" Kenapa kamu tidak melakukan sedemikian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini ditindas. Kami ini satu kaum ditindas. Yang ini seperti orang mengatakan, apa nak buat darurat, kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Seperti zaman sekarang semua darurat kan. Kalau satu orang ini dia nak menghalalkan maksiat, semua yang ini dia mengatakan darurat. Dia mengatakan sebab ini konteks dalam negeri kita begitu, jadi maka kita tidak boleh melakukan begitu, maka darurat hukum ni maka boleh. Senang kan gitu. Tetapi daripada perkataan dia, Masya Allah, berbunga-bunga. Bahasa dia pun Masya Allah ya. Tetapi kita kena lihat ini kepada keadaan. Darurat ini kalau sekiranya betul-betul kita tidak ada jalan keluar. Maka mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard. Mustad'afin ini maksudnya ditindas, manusia-manusia yang ditindas. Maka malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat mengatakan kepada mereka, tidakkah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Fatuhajiru fiha, yang mana kamu boleh melakukan hijrah kepadanya. Betul ke tidak? Bumi Allah ini luas. Kita kalau tinggal di Singapura, kalau kita tak pernah keluar negeri, kita mungkin akan menyangkakan bumi ini kecil. Tetapi kalau kita dah keluar negeri, baru kita lihat sebenarnya bumi ini sangat besar. Manusia hanya tinggal di bumi hanya sebahagian beberapa persen saja. Tapi kebanyakan di bumi ini adalah lautan dan kita mengatakan gunung ganang dan hutan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dia menciptakan bumi ini dengan yang luas. Jadi manusia ini dia tidak dapat menguasai segala-galanya. Walau macam mana hebat manusia, dia tidak dapat menguasai kesemua bumi. Dikatakan Dajjal ini apabila dia keluar, manusia satu dunia akan terkesan dengan dia. Bagaimana satu orang, satu dunia boleh terkesan dengan dia? Ini Dajjal ini manusia kan? Dajjal ini dia adalah seorang manusia. Nabi SAW yang ini mengatakan dia akan keluar pada akhir zaman. Dan hadis-hadis Nabi menerangkan apabila dia keluar, manusia akan terkesan dengan tipu daya, sehingga ramai orang akan membawa kepada kekufuran. Dan dia akan mengaku diri dia seorang Nabi. Selepas itu dia akan mengaku diri dia sebagai Tuhan. Itu cerita. Tapi ramai manusia akan terkesan dengan dia. Bagaimana? Zaman sekarang kita dah boleh lihat dah. Zaman sekarang ini disebabkan ada internet dan social media dan sebagainya. Satu orang ini hanya dia mengeluarkan satu statement, misalnya satu dunia yang dia boleh tahu. Jadi dia tak perlu nak pergi ke tempat ini, tempat itu, tempat ini. Betul ke tidak? Tetapi manusia ini dapat terkesan dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan Nabi SAW daripada hadisnya menasihatkan, ada sebahagian daripada umatnya akan pergi ke kawasan gunungan. Apa sebabnya? Untuk selamatkan diri mereka daripada fitnah. Jadi tempat-tempat ini yang terkena fitnah, apa yang kita dapat faham adalah kota-kota. Sebab kota-kota ini kita tak boleh lari. Dengan dia punya social media, dengan dia punya televisyen, dengan dia punya internet, kota-kota di dunia ini semua akan terkesan. Tetapi tempat kampung tidak akan kesan. Tempat kawasan kampungan dengan gunungan tidak akan terkesan dengan apa yang berlaku. Itu sebab daripada caranya adalah Nabi mengatakan sebahagian daripada umatku akan pergi ke gunungan dengan kambing-kambing mereka untuk selamatkan diri mereka daripada fitnah. Dan benda seperti ini sudah berlaku zaman sekarang. Di Iraq ini sebagai misal, di Syria, mereka nak selamatkan daripada fitnah yang berlaku, peperangan yang berlaku di kota. Mereka pergi ke kawasan di gunungan dan sebagainya.
Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman, banyak kita akan lihat benda-benda seperti ini, peperangan yang berlaku dan fitnah dalam agama, manusia keluar daripada Islam dan sebagainya. Dan benda-benda ini semua akan datang. Jadi jangan kita menyangkakan akan datang ini akan jadi satu kegemilangan yakni dalam umat Islam dan sebagainya. Kita akan menghadapi na'udzubillah min zalik, yakni ujian yakni yang besar, yang mana kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perkara tersebut. Selepas itu Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Apa maksudnya? Mereka akan diazab atas dosa mereka, yakni Allah tidak mengampunkan mereka. Kenapa? Sebab mereka boleh melakukan sesuatu tapi mereka tidak melakukan. Apa yang mereka boleh melakukan, dia boleh hijrah. Tetapi yang dia tidak mahu hijrah. Sebab ini hijrah ini sangat susah. Nak hijrah senang ke susah? Cuba bayangkan ya. Kita mungkin tak pernah hijrah, tapi cuba bayangkan kalau kita nak hijrah. Agak-agak ini satu pilihan yang mudah ke susah? Satu pilihan yang mana kita nak fikirkan tentang rumah, kita nak fikirkan yang ini tentang pekerjaan, kita nak fikirkan tentang kanak-kanak, betul ke tidak? Jadi kita nak kena take everything into consideration sebelum ini kita keluar negeri. Jadi ia memerlukan yang ini kepada pengorbanan dan tawakal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Yakni ma'wa ini adalah tempat yang mana manusia sampai kepadanya, menginap ini kepadanya. Maka Allah mengatakan mereka akan dimasukkan ke jahannam dan itu adalah seburuk-buruk yakni tempat yakni kembali. Illal mustada'afin. Sekarang ini Allah membicarakan tentang pengecualian. Ada manusia yang mana Allah tidak mengazab mereka, yakni mereka diampunkan. Apa sebabnya? Sebab mereka tidak ada pilihan lain. Mereka tidak dapat yakni melakukan apa-apa. Mustada'afin. Illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan. Kecuali yakni mereka-mereka yang ditindas di kalangan wanita, kanak-kanak, lelaki-lelaki yang tidak mampu yakni menyelamatkan diri mereka. Yang tidak yakni mampu yakni menyelamatkan diri mereka daripada keadaan mereka. Keadaan yakni penindasan yakni yang dikenakan ke atas mereka. Dan mereka tidak dapat keluar daripada negeri. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Jadi di sini beza kita mengatakan satu orang yang tidak dapat melakukan apa-apa dan satu orang yang dapat melakukan sesuatu. Kita lihat ini sekarang sedang berlaku misalnya di beberapa negara. Orang Islam dimasukkan ke dalam concentration camp. Cuba bayangkan. Ini concentration camp ini dia adalah daripada kezaliman yang sangat dahsyat sekali yang boleh dikenakan kepada manusia. Concentration camp. Apa maksud concentration camp? Yani orang dimasukkan ke dalam camp ini dan mereka makan di sana, tinggal di sana, dan mereka dipaksa melakukan beberapa perkara apabila mereka berada di dalamnya. Ini semua bertujuan supaya mereka meninggalkan agama mereka. Jadi mereka yang ini diajarkan yang ini dengan fahaman-fahaman kekufuran, dan begitu juga yang ini melakukan maksiat, memakan makanan yang tidak halal, sebab mereka tidak ada pilihan. Dan ini berlaku. Dan berjuta orang Islam ini yang sedang ditindas jadi seperti ini pada zaman ini. Tetapi disebabkan kelemahan dari umat Islam, tidak ada orang yang dapat melakukan apa-apa. Jadi orang seperti ini dimaafkan ke tidak dimaafkan? Sebab dia tidak ada pilihan. Apa dia nak buat? Dia dah macam duduk dalam jail. Dia kena brainwash. Jadi orang yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berlaku ini pada zaman negeri-negeri komunis ini pada zaman dahulu. Sebahagian daripada negeri Eropah ini misalan,
Dan ini juga berlaku di Turki. Di Turki yakni apabila jatuh khilafah yakni Uthmaniyah, datang ini kerajaan ini yang baru, dia membantras yakni agama Islam. Wanita yang sudah tidak boleh pakai hijab, Al-Quran yang ditukarkan bahasa Turki, azan yang dalam bahasa Turki dan sebagainya. Ramai yang ulama hijrah ke Syria. Ramai daripada ulama hijrah ini orang Turki, ramai yang mereka tinggal yang di kawasan negeri Arab ini berdekatan pada ketika itu. Sebab ini hijrah ini menjadi wajib ini ke atas mereka. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. La yahtaduna sabila yakni maksudnya mereka tidak dapat jalan keluar daripada kesusahan yang mereka berada yakni di dalamnya. Sekarang ini kita pergi yakni kepada ayat yang seterusnya. Maka Allah mengatakan faulaika asallahu an ya'fu anhum. Yani Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan Allah yakni akan mengampunkan. Mudah-mudahan yakni Allah yakni mengampunkan ini ke atas mereka sebab ini mereka tidak ada pilihan untuk melakukan hijrah. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala al-afu. Afu yakni maksudnya maha yakni memberikan keampunan, dan Allah mengampunkan dosa yang telah yakni dilakukan. Segala yakni dosa-dosa yang dilakukan. Dan begitu juga Allah mengampunkan bagi mereka-mereka yang ada keuzuran, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kelebihan hijrah. Jadi ayat-ayat ini hari ini kita belajar tentang yakni hijrah. Maka hijrah ini dia adalah perkara yakni yang besar di dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah di antara Makkah dengan Madinah kecuali jihad dan niat yang baik bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini maksudnya selepas hijrah Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah sudah tidak ada hijrah lagi. Apa maksudnya? Maksudnya kita sekarang kalau pergi ke Makkah, kita niat saya nak hijrah daripada Makkah ke Madinah. Seperti mana Nabi SAW ini hijrah. Ini bukan hijrah. Dah tak ada lagi. Sebab dulu hijrah, kenapa hijrah? Dulu sebab mereka ditindas di Makkah. Jadi pengajaran hijrah kita boleh mendapati daripada situ. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah daripada Makkah ke Madinah sebab ini mereka sedang menghadapi penindasan. Jadi hijrah menjadi wajib ke atas mereka. Itu yang Nabi SAW keluar daripada Makkah daripada Makkah ke Madinah. Dan kita lihat Nabi SAW dia tidak melakukan hijrah sesuka hatinya, tetapi dia menunggu perintah daripada Allah. Nampak? Sebab kalau ikut kesenangan, siang-siang ini hijrah. Sebab kat Mekah susah. Dekat Mekah yang ini dicaci maki, dekat Mekah yang ini ditindas, tidak boleh melakukan apa-apa jual beli, diboikot dekat Mekah. Selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Jadi 13 tahun ini masa yang lama. Kalau kena orang macam kita, ini mungkin 1 tahun saja kita dah fikir nak hijrah. 1 tahun. Tetapi Nabi SAW dan para sahabatnya bertahan. Sebahagian daripada sahabat keluar sebab Nabi suruh keluar. Sebab mereka hidup susah. Jadi mereka keluar pergi ke mana? Hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah. Sebahagian sahabat Nabi SAW ini hijrah ke Habsyah. Akhirnya datang yakni masa Allah perintahkan Nabi SAW ini untuk hijrah ke Madinah. Jadi itu adalah wajib. Jadi Nabi mengatakan setelah Fathu Makkah sudah tidak ada hijrah lagi. Tetapi hijrah yang ini di sini untuk menyelamatkan agama. Sampai hari kiamat ada hijrah. Sampai hari kiamat. Sekarang Allah menerangkan yakni tentang kelebihan orang yang melakukan hijrah fi sabilillah. Apakah yakni kelebihannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya
dia keluar daripada negeri ini kerana Allah, bukan kerana bisnes ataupun bukan kerana dunia. Sebab ada orang misalnya dia migrate ke tempat yang lain sebab kehidupan yang lebih selesa, ataupun dengan sebab-sebab yang tertentu. Misalnya ramai ni orang Singapura migrate pergi Malaysia ke, ataupun pergi Australia sebagai misal. Tapi dia balik kepada niat masing-masing. Tapi di sini Allah mengatakan muhajir fi sabilillah. Sebab ini dia melakukan hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana agama, bukan ini sebab keduniaan. Bukan ini sebab keduniaan, yakni sebabnya adalah akhirah. Sebab-sebab yang bersangkut ini dengan akhirah. Maka Allah mengatakan yajid fil ardi muraraman katsiran wa sa'ah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yakni mengatakan dia akan mendapatkan keluasan di dalam rezeki. Dia akan mendapatkan kelapangan dan keluasan di dalam rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan rezeki ini. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebiasaan kita lihat, kita boleh bayangkan ya. Cuba bayangkan kalau kita hijrah ini, kita nak hijrah daripada Singapura ke negeri lain, apa yang kita akan bimbangkan? Boleh kita bayangkan? Kita mengatakan besok kita akan hijrah semua ini kepada sebuah negeri. Kita akan meninggalkan negeri ini. Apa yang akan kita bimbangkan? Kita akan bimbangkan soal-soal yang bersangkut paut dengan rezeki. Betul ke tidak? Nanti kat sana bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan rumah kita, bagaimana dengan semua soalan-soalan yang kita akan memikirkan. Allah Subhanahu Wa Taala ini menjanjikan yajid fil ardi muraraman wa sa'ah. Dia akan mendapatkan kelapangan di atas muka bumi ini. Maksudnya segala masalahnya akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan diberikan rezeki yang luas. Ajib. Ini adalah perkara yang luar biasa. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak tahu, mungkin kita pernah musafir, sama ada kita nak melakukan umrah ke, ataupun kita nak musafir sebab kita nak belajar agama. Mungkin kita boleh rasa sebahagian daripada apa yang disebutkan di sini. Satu orang ini kalau dia niat ikhlas misalnya, dia nak melakukan ibadah di luar negeri, ataupun dia nak ziarah misalnya, kita akan mendapati Masya Allah segala perjalanan kita semua akan dimudahkan oleh Allah SWT. Pernah kita rasa? Mungkin pernah kan? Kita kalau misalnya kita keluar negeri, sama ada kita keluar negeri sebab kita nak beribadat ke, ataupun kita nak melakukan haji sebagai misal, ini pun fisabilillah, ataupun kita nak belajar ke, ataupun kita nak ziarah orang misalnya dengan niat baik, maka kita akan mendapati segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Dan keadaan makanan dan minuman Masya Allah kita lihat orang sampai jemput kita kat rumah dia dan sebagainya, nampak? Dan perkara seperti ini kita boleh rasa sebahagian daripada ini. Bukan saya mengatakan kesemuanya, tetapi apa boleh saya mengatakan adalah kita boleh merasakan sebahagian daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia memudahkan bagi musafir, kita akan lihat bantuan Allah ini datang daripada orang yang kita tak pernah lihat dalam seumur hidup kita, tapi dia dengan kita dah macam kawan. Dia dengan kita dah macam kawan, sampai dia ajak kita tidur rumah dia. Jadi kadang-kadang perkara seperti ini kita boleh merasainya, bagaimana Allah memudahkan segala-galanya. Boleh faham insya-Allah ya? Baik, ini adalah daripada kelebihan seseorang itu niat ikhlas. Dia keluar daripada negerinya untuk hijrah disebabkan agamanya, untuk menguatkan agamanya. Dia akan mendapatkan perkara ini. Muraraman katsiran wa sa'ah.
Selepas itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut. Sekarang pula Allah mengatakan kalau dia mati pula apa jadi? Jadi tadi Allah janji kalau dia hijrah ini Allah akan membukakan baginya pintu-pintu yang kelapangan dan pintu-pintu rezeki baginya. Jadi jangan dia risau. Dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia hijrah, Masya Allah, ini kita mengatakan dari mati syahid. Syahid akhirah. Ini adalah syahid dari akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya muhajiran ila Allah, dalam keadaan yakni dia muhajir. Muhajir ini ada ismul fa'il bagi perkataan hajara, hijrah. Dalam keadaan dia hijrah yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Summa yudrikuhul maut. Selepas itu yakni datang yakni kematian yakni ke atas, datang yakni kematian yakni ke atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia akan mendapatkan yakni pahala sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Ya. Tak, hijrah di sini bukan maksud dia migrate. Dia bukan maksud migrate. Hijrah di sini maksudnya satu orang yang ini dia keluar untuk menyelamatkan agamanya, ataupun yang ini dia keluar fi sabilillah. Dia ada kait mengait ini dengan agama. Ini yang hijrah, ini yang kita masukkan hijrah. Jadi kita nak bezakan hijrah dengan migration. Kita nak bezakan. Jadi berkenaan dengan migration, macam tadi saya mengatakan ada orang misalnya mengatakan nampaknya Singapura ni susah sikit dan hidup kat sini, mungkin kita nak pergi Australia misalnya. Ini bukan hijrah ya. Ini adalah migration. Ya. Ini pilihan. Bukan maksudnya kita mengatakan haram melakukan. Pilihan. Seperti mana Allah mengatakan bumi Allah ini luas. Apa hukumnya kita tinggal di Malaysia ke ataupun kita nak tinggal di Brunei? Tidak ada masalah. Yang ini manusia kita ada pilihan, betul ke tidak? Di mana sahaja kita nak tinggal, Islam memberikan kepada kita kelonggarannya. Sama ada kita nak tinggal di Singapura ke, kita nak tinggal ini di luar Singapura. Tetapi apa yang penting adalah kita mesti mementingkan agama kita. Yang ini maksudnya kita boleh mengamalkan agama. Itu cerita. Mungkin kita di Singapura ini kita boleh mengamalkan agama lebih daripada mungkin kita di negara salah satu negara Islam. Mungkin. Sebab keadaan sekarang ini berbeza sekarang. Dunia Islam pun sedang menghadapi apa? Dunia Islam sedang menghadapi masalah. Kita lihat peperangan yang berlaku di sebahagian negeri Islam dan sebagainya. Jadi apabila kita nak keluar negeri pun kita nak kena fikir masa-masa. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang. Ya saya? Tak, itu bukan hijrah. Cuma kalau dalam segi bahasa mungkin kita boleh mengatakan itu hijrah. Sebab dalam segi bahasa hijrah maksudnya berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Dalam segi bahasa. Tetapi dalam segi istilah, misalnya dalam Quran bila Allah mengatakan barang siapa yang hijrah dan yang meninggal dunia dalam keadaan hijrah, ini membicarakan tentang seseorang yang keluar fi sabilillah. Dia keluar fi sabilillah dan dia meninggal dunia fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Jadi dia kena lihat ini kepada keadaan. Sama ada kita nak menamakan ini hijrah ke tidak, kita kena lihat ini kepada kenapa dia melakukan hijrah. Kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar? Boleh insya-Allah ya? Kita telah sampai tadi Allah mengatakan mana tadi? Ya. Sebab saya punya kitab ni dia punya hurufnya halus. Jadi kita lihat ayat ini Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi, barang siapa keluar daripada rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih,
dan dia melakukan hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Ini syaratnya. Hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut. Selepas itu datang kepadanya maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah yang akan menyempurnakan pahala baginya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah yang Maha memberikan keampunan, dan Allah yang Maha mengasihani. Jadi ini adalah seperti mana kita mengatakan kelebihan-kelebihan di dalam ini hijrah fi sabilillah. Selepas ini kita akan membicarakan perkara yang bersangkut paut dengan musafir. Jadi dia juga ada kait-mengait dengan hijrah. Ini adalah berkenaan dengan orang yang keluar daripada negerinya dalam keadaan musafir. Ada beberapa keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idza darabtum fil ardi. Wa idza darabtum fil ardi. Ini perkataan yang darabtum ini maksudnya safartum. Apabila kamu musafir. Jadi Al-Quran ini menggunakan perkataan daraba. Asal perkataan daraba memukul. Apabila kamu memukul bumi, boleh begitu. Apabila kamu memukul bumi, ini peribahasa ya. Dalam bahasa Arab bila kita mengatakan fulan bin fulan memukul bumi, apa maksudnya? Maksudnya dia musafir. Sebab kita bila musafir ini kita banyak berjalan kan. Maka ini adalah majaz. Maka Allah mengatakan apabila kamu musafir, wa idza darabtum fil ard falaysa junahun alaikum. Tidak ada apa-apa ke atas kamu kalau kamu memendekkan solat. Maksudnya dibolehkan kamu memendekkan solat. Apakah yang dimaksudkan dengan memendekkan solat di sini? Allah mengatakan antaqsuru minas salati. Kamu dapat memendekkan solat kamu. Ini adalah solat yang dikenali sebagai solat qasar. Kita apabila musafir, kita boleh melakukan solat qasar. Asal solat qasar ini diberikan kepada mujahidin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sedang dalam peperangan. Dan mereka dalam keadaan tidak mengetahui musuh datang daripada mana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini menerangkan kepada mereka boleh mereka melakukan salat qasar sebab mereka dalam keadaan dikelilingi oleh musuh dan mereka tidak mengetahui daripada mana musuh akan datang. Kalau sekiranya mereka berada dalam ketakutan. Tetapi salat qasar ini bukan hanya khusus bagi orang yang berperang, hatta orang yang melakukan safar juga dibolehkan. Tetapi asalnya dia diberikan kepada mujahidin, seperti mana kita mengatakan. Jadi ini yang kita belajar dalam ilmu fiqh, jamak dan qasar. Jadi kita ada syarat-syarat bagi membolehkan qasar. Jadi saya rasa jemaah di sini sudah belajar kan? Kita dalam kitab Muqaddimah Hargamiyah pada kuliah hari Rabu pun kita belum habis lagi kitab Muqaddimah Hargamiyah. Belum sampai. Tapi kita akan teruskan selepas raya. Boleh insya-Allah? Kita akan teruskan. Saya kalau dah mula sesuatu, saya sentiasa nak habiskan. Sebab kalau saya tak habiskan, saya rasa macam tak sedap. Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Sebab ini bila datang corona ada masalah sedikit. Jadi kita akan teruskan insya-Allah ya. Tetapi mungkin saya akan membicarakan sedikit sebanyak ini tentang syarat qasar. Bila kita dalam Islam, bila kita membicarakan tentang qasar, kita mesti mengambil iktibar berapa jauh destinasi kita. Jadi saya nak tanya, berapa jauh? Ya? 90? Kita ada perbezaan. Ada ulama kita mengatakan 82, ada yang mengatakan 86. Jadi dia dalam lingkungan 80 hingga ke 90. Jadi bawah 80 tidak boleh. Jadi kalau kita pergi Batam, boleh ke tidak? Batam berapa jauh daripada Singapura? Berapa kilometer?
Apa dia? Tak, kita kira daripada shoreline. Sebab Batam ni dia hukum sama seperti Singapura. Dia pulau. Jadi kita kira daripada pulau Singapura kepada pulau Batam. Yang ni shore dengan shore. Setahu saya dia kurang daripada 90 km. Kurang daripada 80 afwan. Kurang daripada 80. Maka tidak dibolehkan kita melakukan qasar. Jadi itu cara kita nak tahu sama ada boleh ataupun tidak boleh. Jadi ini yang perkara yang pertama sekali. Bagi solat qasar dia nak kena lebih 2 marhalah. Ini kita maksudkan dengan 2 marhalah. Tidak boleh. Apakah syarat-syaratnya lagi? Daripada syaratnya adalah safar kita mesti safar yang mubah. Safar yang mubah maksudnya safar yang bukan maksiat. Mubah maksudnya safar yang dibolehkan. Seperti kita nak pergi misalnya Kuala Lumpur nak ziarah orang sakit, ataupun kita nak belajar agama, ataupun kita nak apa dia? Holiday ni sebenarnya kita ada khilaf ulama kita. Satu orang niat holiday. Boleh ke? Betul, ada perbezaan ulama. Ada sebagian ulama kita keras, tak boleh kalau holiday. Sebab kalau niat holiday saja, niat nak tengok-tengok, misalnya satu orang kita tanya dia, awak nak pergi Kuala Lumpur kenapa? Sebab saya tak pernah pergi Kuala Lumpur, saya nak tengok-tengok. Sebagian ulama kita mengatakan nak tengok-tengok macam turis tak boleh. Saya terangkan ini dulu. Jadi sebagian ulama kita mengatakan boleh. Dan ini yang biasa kita amalkan. Tetapi yang paling afdal, kalau sekiranya kita nak holiday, kita kaitkannya dengan niat yang lain. Jangan niat holiday saja. Jangan niat holiday saja. Yang ini kita niat apabila kita sampai yang ini di sana, kita nak mempelajari ilmu. Daripada cara kita mempelajari ilmu dengan kita merenungkan kebesaran Allah SWT. Dan kita kebetulan kalau ada orang kita nak ziarah, kita niat ziarah. Misalnya kita ada kawan kita yang tinggal di sana, kita niat silaturahim. Maka ini menjadi sebab insya-Allah safar kita adalah safar yang digalakkan. Jadi biasa kita itu yang kita melakukan. Tapi kalau satu orang itu niat ini maksiat, tidak boleh. Berkenaan dengan perniagaan, tadi soalan berkenaan dengan perniagaan. Perniagaan boleh. Perniagaan berbeza dengan holiday ya. Satu orang ini dia safar sebab dia ada urusan perniagaan ke ataupun jual beli, itu dibolehkan dia melakukan safar. Itu tidak ada khilaf. Jadi ini adalah daripada syaratnya. Daripada syarat yang qasar juga adalah kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang tak qasar. Ini jangan kita buat kesilapan pula. Ada orang yang dia silap, ini dia nak qasar, niat usolli fardan zuhri qasran, Allahu akbar. Jadi dia bermakmum, ini makmuman kepada satu orang. Tapi orang itu solat ini 4 rakaat. Jadi bila orang itu naik kepada rakaat yang ketiga, dia niat mufaraqah, Assalamualaikum warahmatullahi, batal solat dia. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan solat dengan sempurna. Tapi kalau kita menyangkakan dia ini kasar, tapi sebenarnya dia naik pula pada rakaat yang ketiga, apa kita nak buat? Kita niat kasar tadi, tapi ternyata imam ini tak solat kasar, ya, kita wajib ini ikut dia. Wajib ikut dia. Ya, tapi biasa jemaah kalau dalam keadaan seperti ini buat apa? Batalkan terus. Oh, solat sendiri. Iya ke? Oh. Maghrib boleh kasar ke tidak? Baru nak testing kan? Jadi ini juga daripada syarat yang kita nak kena berjaga-jaga. Jadi kalau kita niat qasar, imam kita menyangkakan niat qasar, tapi dia tak qasar, wajib kita solat bersama dia.
Jadi kalau dia solat 4 rakaat, kita solat 4 rakaat, sah solat kita. Tak perlu kita tukar niat. Tidak perlu kita tukar niat. Sebab bila kita niat dengan dia, automatik dia jadi 4 rakaat. Automatik dia jadi 4 rakaat. Jadi jangan takut dan jangan was-was. Ya? Tak perlu tukar niat. Tak perlu tukar niat. Ya? Sah, tidak ada kasar. Kalau kita solat 4 rakaat, tidak ada kasar. Boleh insya-Allah. Daripada syarat dan sahnya kasar adalah kita mesti melakukannya dalam keadaan musafir. Tapi kalau sekiranya kita bukan musafir, tidak boleh kita melakukan kasar. Seperti apa? Kita sampai yang ini di sebuah tempat, kita niat nak duduk di sana 1 minggu. Macam mana sekarang? Sekarang ini kita niat nak duduk di Kuala Lumpur 1 minggu. Boleh kasar ke tidak boleh kasar? Kenapa tak boleh? Ini soalan mas. Ramai orang tanya. Sekarang kita nak pergi Kuala Lumpur misalnya, daripada Singapura. Berapa hari kita nak tinggal di Kuala Lumpur? Misalnya kita nak tinggal Kuala Lumpur 7 hari. Apabila kita sampai border Kuala Lumpur, bukan sampai hotel ya. Bila kita sampai border Kuala Lumpur, kita bukan lagi musafir. Boleh? Tidak ada jamak dan tidak ada kasar bagimu. Sebab kamu adalah seorang mukim, bukan musafir lagi. Dalam perjalanan boleh. Jadi daripada hari pertama kita dah tak boleh kasar. Bukan maksudnya 3 hari yang pertama boleh kasar, 4 hari yang keempat sebagaimana diamalkan. Ya. Ya, sebab bila kita niat lebih daripada lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari sampai dan hari keluar, kita adalah seorang mukim bila kita sampai di sana. Jadi 7 hari ni kalau kita tolak hari sampai, kita tolak hari keluar, jadi kita tolak berapa hari? 2 hari. Jadi ada berapa hari in between? 5 hari. 5 hari ini sudah lebih daripada 3 hari. Ya. Ya saya. Tukar fikiran. Ini adalah soalan yang baik. Nampaknya kita tak boleh berhenti sekarang. Hari ini semua nak kena stay back. Sebab nak jawab soalan ini. Ya, saya faham. Soalannya begini ya. Sekarang kita niat sebenarnya pada awalnya kita niat nak berada di Kuala Lumpur 3 hari. Kita niat 3 hari. Misalnya kita sampai Kuala Lumpur hari Isnin. Jadi hari Khamis kita nak keluar Kuala Lumpur. Kita niat begitu. Tapi apabila kita sampai di Kuala Lumpur, hari pertama kita jamak kasar, hari kedua kita jamak kasar. Bila kita nak balik, kita punya saudara kat sana pujuk kita untuk tinggal lama lagi. Memang kenapa lah nak balik siang-siang? Dah 2 tahun ini corona ni, kita tak jumpa. Awak datang ke sini baru 3 hari saja, duduklah 1 minggu. Jadi kita pun tukar fikiran. Kita mengatakan baiklah. Sekarang mulai hari ini kita nak duduk lagi 5 hari misalnya. Lagi 5 hari. Sekarang apabila kita niat lagi 5 hari, khalas, sudah tidak ada jamak dan kasar bagimu. Tetapi bagaimana jamak dan kasar sebelum ini? Sah. Sebab niat kita musafir. Jadi bilakah yang ini ia berubah? Bila kita berubah niat. Tapi jangan kita berubah niat dalam solat. Yang ini satu orang al-qasar Allahu Akbar dalam hati ni dan niat. Saya nak duduk di sini 5 hari lagi. Apa jadi kepada solat dia? Bukan tidak sah, dia kena solat 4 rakaat. Walaupun dia niat qasar. Sebab dia melakukan solat dalam keadaan mukim sekarang. Boleh faham insya-Allah ya? Sama hukumnya satu orang ini misalnya dalam perjalanan tak jadi musafir, nak patah balik Singapura. Jadi dia dah keluar Singapura, dia dah masuk JB, nak pergi Kuala Lumpur. Apabila dia sampai Batu Pahat,
dia tak jadi nak pergi Kuala Lumpur, nak balik Singapura. Sekarang yang ni kita kena lihat destinasi daripada Batu Pahat ke Singapura lebih daripada 2 marhala ke tidak. Kalau lebih daripada 2 marhala, ini dikirakan safar yang baru. Tapi kalau dia setakat di JB saja, misalnya dia dah sampai JB, dia tukar fikiran nak balik Singapura, sudah tidak boleh jamak dan kasar. Sebab kita kira daripada JB, bukan daripada Kuala Lumpur. Sebab dia sudah tukar niat. Jadi niat ni sangat penting. Niat kita mengubahkan hukum ahkam. Boleh insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.